Khalifah adalah pemimpin, pemimpin Islam pertama. Menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan tidak ada lagi wanita yang dapat melahirkan anak seperti Khalid bin Walid. Canggihnya Khalid Al-Walid ini. Canggihnya Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ini ketika Rasulullah di Mekah, ketika Rasulullah di Mekah menyampaikan risalah Allah ataupun menyampaikan tentang Islam, Khalid Al-Walid antara orang yang menentang sebenarnya. Faham tak? Yang menentang. Maksudnya dia tak nak Islam. Tetapi bila Madinah terbentuk, bila negara Islam pertama terbentuk, Rasulullah berhijrah ke Madinah dan berlaku perang Badar, perang Uhud, dan selepas daripada itu dan selepas perang Khandaq khususnya, Khalid Al-Walid mula menampakkan kebenaran Islam dan seterusnya memeluk Islam. Okey. Sedikit sebelum saya nak cerita pasal Khalid Al-Walid ini, kita tengok dulu sejarah Islam. Islam mula dekat mana? Saya tanya, Islam mula dekat mana? Yang belah sini besar-besar sikit. Islam mula dekat mana? Islam mula dekat mana? Dekat rumah. Dekat Mesir. Mesir. Islam mula dekat mana? Ada kat belakang tu. Mesir. Betul ke Mesir? Siapa setuju dekat Mesir? Dengar-dengar. Islam bermula di tanah Arab. Ni, tanah Arab. Dan negeri yang lebih tepat ialah di Mekah. Islam bermula di Mekah, di mana Rasulullah terima wahyu. Ketika itu Rasulullah berada di Mekah. Dan Rasulullah ketika di Mekah, ni Madinah. Mekah di bawah sikit je kat sini, tak masuk peta. Malaysia kat mana? Malaysia kat sini, kat bawah ni. Nampak tak? Tak ada. Malaysia tak masuk sejarah lagi masa ketika ni. Belum lagi masuk cerita. Ini episod ketika Islam baru bermula. Islam baru bermula. So negara Islam yang pertama ialah di Madinah. Madinah ialah negara Islam pertama. Mekah ialah negara di mana Islam mula-mula turun. Tapi negara pertama ialah Madinah. Sebab tu ada berlaku hijrah antara daripada Mekah ke Madinah oleh Rasulullah dan para umat Islam. Umat Islam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, bukan Madinah ke Mekah. So Madinah adalah negara Islam yang pertama. Okey. Ketika Madinah terbentuk, lihat ketika Madinah ni, di Madinah ada Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ketika tanah Arab ini masih lagi dikatakan tanah yang gersang, di sebelah sini Cik pun tak tahu sebelah sini barat ke utara, lupa. Barat ke timur. Tapi sebelah sini ada satu empire, dipanggil sebagai Empire Parsi. Tahu Empire Parsi? Pernah dengar tak Empire Parsi? Pernah kan? Kucing Parsi itu, itulah datang daripada area Empire Parsi. Dan di sebelah sini Empire Rome. Pernah dengar Empire Rome? Empire Rome dan juga Empire Parsi ialah dua kuasa besar dunia ketika itu. Madinah kat sini kecil je. Kecil ni Madinah, ni Parsi, ni Rome. Okey. Madinah dan Mekah ni tanah Arab ni tempat yang paling, orang kata paling ulu lah, paling kampung lah. Kalau kita kat sini paling kampung. Ataupun kalau senang orang cakap tempat jin bertendang. Sinilah orang ni. So orang-orang kat sini memang keadaan ni sangat mundur. Sebab tu Rasulullah, kalau kita biasa dengar sejarah Rasulullah SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun apa? Tahun gajah. Tahun gajah tu tahun berapa? Kalau ikut kita ni 2014, tahun gajah tu tahun berapa? Tak tahu? Tak tahu Saya pun tak tahu. Okey, pada ketika tu zaman ini di Parsi dan Rom dah ada dah tahun Masihi. Ketika tu 600 Masihi, 500 Masihi. Tetapi di sini masih guna tahun gajah. Itu menunjukkan betapa mundurnya keadaan dekat sini. Faham tak? Nampak ya? So Madinah, ketika itu Rasulullah di Madinah. Dan juga bila terbentuknya negara Madinah di sini, barulah Islam itu mulai berkembang. Dan Khalid Al-Walid adalah orang yang antara watak yang paling penting, watak utama yang membantu dalam mengembangkan Islam ketika itu. Okey, start mula Madinah terbentuk sebagai negara Islam pada tahun berapa? Pada tahun berapa hijrah negara Islam terbentuk ke Madinah? Tahun kita sekarang 1435 hijrah. Tahun berapa hijrah Madinah terbentuk jadi negara Islam? Tahun pertama hijrah lah. Sebab Rasulullah mula berhijrah tu tahun pertama. Tahun itulah terbentuknya
Madinah. Dan selepas 30 tahun Empire Islam, kita lihat Empire Islam. Ini Empire Islam. Tadi Madinah tu kat sini. Ni Madinah. Tu Madinah. Ni Mekah. Ini tanah Arab. Dapat bayangkan Okey, yang warna hijau ni daripada hujung sini sampai hujung sini termasuklah kita kat sini kat Pajam. Ada Negeri Sembilan tu kecil. Tak nampak? Tak nampak? Kalau tak nampak pada muka. Ni termasuk Malaysia, Indonesia, Filipin ni. Ni Mekah, ni Mekah, ni Madinah. So dalam tempoh 30 tahun Islam berjaya berkembang ke seluruh dunia. Hebat tak? 30 tahun je. Malaysia merdeka berapa tahun dah? 60. Oi, pandai, hebat tu. 60 tahun ke? 60 tahun. Okey, berapa besar Malaysia sekarang? Dulu besar ni, sekarang besar mana? Besar tu juga. Besar tu juga. Tapi Islam daripada besar ni selama tempoh 30 tahun Islam berjaya berkembang dari hujung sini sampai hujung sini, termasuklah Malaysia dan juga Borneo sekitarnya. Dan antara watak yang berjaya membantu dalam mengembangkan Islam ni ialah Khalid apa nama dia? Tak dengar nama dia apa? Khalid apa? Khalid Okey, Khalid Al-Walid. Ini bukan orangnya. Ini bukan orangnya. Kalau awak jumpa tepi jalan, ini bukan Khalid Al-Walid. Ini gambar saja perhiasan saja. Okey, Khalid Al-Walid lahir pada tahun 592 Masihi dan Khalid Al-Walid meninggal pada tahun 642 Masihi. Sekarang dah 2014. Jadi dah lama dah dia meninggalkan kita. Khalid Al-Walid terlibat dalam 50 perang. Sebanyak 50 perang. Tahu tak perang tu apa? Tanya belah sini. Perang tahu tak perang apa? Perang tu apa? Perang tu apa? Lawan-lawan. Lawan-lawannya macam mana? Lawan-lawan chess, lawan Saidina bukan? Lawannya macam mana? Lawan pakai pedang. Zaman sekarang orang lawan pakai pedang ni. Pakai. Orang pakai senjata. Jadi perang ni ialah pertempuran antara dua kaum atau dua puak atau dua negara atau dua kerajaan yang besar. Kenapa zaman dulu perang banyak sangat sampai 50 perang? Khalid Al-Walid pergi. Kenapa? Okey, zaman ni saya nak terangkan sikit tentang perang. Perang ni bukanlah maksudnya Islam ni ajar kita suruh pergi perang, bunuh orang, bukan. Tetapi dalam perang ni, maksud perang dalam istilah Islam ialah menghapuskan halangan. Sebarang halangan dalam apa saja bentuk, sekiranya Islam tu nak dikembangkan, ada halangan. Contoh macam kita nak pergi berdakwah, macam saya ni, kita nak berdakwah tentang Islam, tiba-tiba ada orang halang, tidak boleh mengembangkan Islam di sini. Barulah kita melakukan perang. Barulah diisytiharkan jihad atau perang. Baru macam tu. Bukan sesuka hati kita bawa senjata masuk rumah orang, tembak, bom, aku nak rumah kau. Tak boleh. Jadi Islam tadi tu, kalau yang saya boleh ulang balik, Islam ini maksudnya berkembang Islam ni, maksudnya Islam ini didakwahkan, disebarkan di seluruh kawasan dunia ini. Jadi ada kawasan-kawasan seperti di kawasan ini masih lagi kawasan-kawasan yang tidak menerima ataupun Islam tidak dibenarkan untuk disebarkan pada ketika itu. Ini adalah kawasan apa ni? Ini macam Eropah ni, Spanyol, Perancis, Jerman. Ini ramai orang kenal ni. Kat Spanyol apa nama tempat yang paling glamour sekali? Siapa minat bola? Kat Spanyol tim apa paling utara? Barcelona. Ni dekat England, ada kat sini England. England ada kat sini. Apa negeri paling apa? Tim bola paling hebat dekat England? MU. Betul ke? Nanti ada orang Arsenal kat situ. Okey, semua kenal kan kat situ? Tapi ada tak orang kenal negara-negara ni? Tak ada. Dan negara-negara ni daripada hujung sini sampai hujung sini dikatakan satu negara Islam kerana dia guna satu bendera je. Apa bendera dia? Nanti di hujung nanti cekkan cerita. Okey, kita teruskan. So Khalid Al-Walid melakukan 50 perang. Maksudnya dia pergi ke setiap negara dan dia jumpa setiap ketua negara, dia cakap terimalah Islam, benarkan Islam untuk disebarkan
kamu akan selamat. Jadi bila dia masuk, ketua negara itu benarkan, baru dia tak perang. Tapi kalau ada negara yang kata tidak boleh, kami tak benarkan Islam masuk negara ini, baru berlaku perang. Okey, pedang Allah. Apa dia pedang Allah ni? Ini adalah gelaran yang Rasulullah SAW berikan kepada Khalid Al-Walid. Ini adalah wahyu daripada Allah yang berikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Allah itu sendiri menyampaikan wahyu bahawa untuk Rasulullah menyatakan kepada berikan gelaran kepada Khalid Al-Walid ini, iaitu Khalid Al-Walid adalah pedang Allah. Dan kerana gelaran pedang Allah ini, Khalid Al-Walid dalam sepanjang perang dia tak pernah kalah. Dia tak pernah kalah. Setiap perangnya dia tak pernah kalah. Pernah tak dengar orang perang tak pernah kalah? Sekarang ni selalu kita dengar kalau orang main takraw ke main bola ke mesti ada kalah. Betul? Tapi ini perang tak pernah kalah. Khalid Al-Walid itu specialnya Khalid Al-Walid. Dia kalau perang tak pernah kalah. Jadi hebatnya Khalid Al-Walid itu bagaimana dia memimpin sebuah pasukan tentera yang boleh kalah, yang tak boleh kalah, yang tak pernah kalah. Sebanyak 50 perang ni tak pernah kalah. Okey, dan sifat yang antara sifat yang terpuji Khalid Al-Walid ialah ketaatan. Ketaatan. So Khalid Al-Walid ni dia taat kepada apa? Macam kita juga, kita kena taat pada siapa? Taat pada Allah. Itu yang paling utama. Once kita menjadi orang Islam, mesti kita perlu taat kepada Allah. Dia juga taat kepada Rasulullah SAW, dan juga setelah wafatnya Rasulullah, Khalid Al-Walid dia taat kepada pemerintah, iaitu khalifah. Ketika itu khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Khalid Al-Walid menerima perintah untuk perang. Pemimpin suruh pergi serang kawasan ni, dia pergi bom kawasan ni. Tak ada, tangga tak ada bom, pergi serang saja. So sebab tu dia menjadikan orang yang antara orang yang paling taat sekali. Sama juga macam kita sekarang ni, kalau kita nak jadi seorang yang hebat macam Khalid Al-Walid, kita perlu taat perintah Allah, dan juga taat perintah Allah, dan taat perintah ibu bapa. Ibu bapa tak taat. Taat juga. Kita taat perintah Allah dan taat perintah Rasul. Tapi dalam perintah Allah, kita sebagai anak mesti taat perintah ibu bapa. Jadi kalau kita taat perintah Allah, kita mestilah taat apa yang disuruh oleh mak bapak kita. Tapi mestilah pada benda-benda yang baik. Kalau pada benda-benda yang maksiat, boleh tak kita ikut? Boleh tak kita taat? Tidak ada ketaatan dalam perkara-perkara maksiat. Okey? Dan seterusnya, ini dia, tidak mati di medan perang. Khalid Al-Walid mati di mana? Mati kat rumah. Rumah siapa? Rumah dia lah, bukan rumah saya lah kan. Dia mati di rumah dia. Dan ketika dia mati itu, di badan dia ni, dikisahkan dekat badan dia tidak ada seinci pun kulit dia ni yang tidak ada kesan calat. Faham tak? Tidak ada kesan pedang, irisan pedang. Tidak ada seinci pun. Maksudnya seluruh tubuh ni daripada kaki sampai rambut maksudlah kulit, semua ada kesan kelaran pedang ataupun tombak. Maknanya apa? Maknanya setiap kali perang, memang dia ni, Khalid Al-Walid ni sentiasa ditetak, terbelah badannya, terhiris dan sebagainya lah. Memang perang, memang dia kalau berperang memang pedih. Memang dia rasa keperitan dia tu. Tetapi kerana dia taat pada perintah Allah dan mahukan kemenangan untuk Islam, dia terus juga berjuang walaupun badan dia penuh dengan kelaran. Nampak tak? Semangat dia tu. Semangat tu yang perlu kita nak. Walaupun sakit macam mana pun, perintah Allah, perintah Rasul mesti kita buat. Faham tak? Jadi lepas ni kena ikut perintah Allah dan perintah Rasul kalau kita nak jadi sehebat Khalid Al-Walid. Kan? Dia merupakan orang yang memang hebat lah. Khalid Al-Walid memang hebat. Alright? So dah kenal dah Khalid Al-Walid? Kenal tak? Jadi nak jadi macam Khalid Al-Walid tak? Ke masih nak jadi SpongeBob je? Nak jadi apa? Patrick? Kan? Habis nak jadi apa? Tak kenal Patrick kan? Kenal? Oh kenal dia. Kenal. So nak jadi Khalid Al-Walid tak? Betul nak jadi? Takbir. Tak ada pun. Kalau sebut takbir, jawab Allahu Akbar. Boleh? Boleh tak? Saya nak kuat dia. Takbir. Yang ini takbir juga.
Dia seli-seli kuat lagi sikit. Takbir. Sebelah sini tak cukup kuat, tapi paling besar dari sini. Kita dengar belah sini lah. Takbir. Okey, dah dekat dah. Jadi balik lepas ni cakap dengan apa? Cakap, mak, abah, saya lepas ni nak jadi Khalid Al-Walid. Boleh tak? So kalau jadi Khalid Al-Walid, apa perlu buat? First kali apa kita kena buat? Apa perlu kita buat? Kita kena taat perintah Allah dan juga Rasul. Macam mana nak taat perintah Allah dan Rasul? Apa dia perintah Allah dan Rasul? Sembahyang. Lagi? Apa lagi? Apa lagi? Berdoa. Okay, berdoa boleh langsung. Lagi? Baca Al-Quran. Lagi? Lagi apa? Main game? Tak ada. Okay, lagi? Puasa. Berzikir. Banyak perintah Allah. Macam mana kita nak tahu? Kita kenalah menuntut ilmu. Ilmu jangan tinggalkan, ya. Kalau kita nak tahu, Allah suruh sembahyang, macam mana sembahyang? Kita kena belajar. Kalau Allah kata kena puasa, macam mana kita nak puasa? Kita kena belajar. Jangan cakap je, saya puasa. Macam mana puasa? Tak tahu, tak boleh. Menuntut ilmu. Kena ada menuntut ilmu. Selain daripada kita belajar kat sekolah tu, yang belajar matematik, sains, kimia lah, apa sebagainya tu, kita kena belajar juga ilmu agama. Barulah kita boleh taat kepada perintah Allah dan juga Rasul. Okey. Ini saya nak kongsi sikit. Okey, kita tengok ni. Ini penaklukan Tanah Arab, ya. Tengok macam mana jauhnya. Ini kita nampak macam kecil kan. Tapi jarak dia ni memang jauh ni. Dia punya perjalanan dia memakan masa berhari-hari. Zaman dulu tak ada kereta. Dulu naik unta, kuda, jalan kaki je. So nampak tak perjalanan dia? Ini adalah ketika di Tanah Arab, penaklukan Tanah Arab yang dilakukan oleh Khalid Al-Walid. Perjalanan dia, setiap kawasan yang ada tanda lambang ni maksudnya berlaku peperangan lah. Perjalanan dia. Dan kemudiannya, ini adalah ketika penaklukan Parsi. Daripada Tanah Arab, ni warna hijau cair ni Tanah Arab. Dia naik atas ni, tengok berapa banyak tempat dia pergi tu. Dan Khalid Al-Walid dia tak banyak balik rumah. Dia memang kerja dia keluar berperang untuk menegakkan Islam. Dan hasil daripada dilakukan ini, Islam tu dapat berkembang sampai kepada kita. Ini antara watak yang perlu kita tahu. Kita tak tahulah mungkin pasal kuasa Allah. Tapi kalau Khalid Al-Walid itu tidak melakukan tugas-tugas dia sebagai seorang yang menaklukkan kawasan-kawasan ini, kita khawatir kemungkinan besar Islam itu sendiri tidak akan sampai ke sini. Tapi Alhamdulillah, Khalid Al-Walid merupakan orang yang paling tabah dalam menyampaikan risalah Allah itu. Dan Alhamdulillah Islam sampai ke kawasan kita. Dan seterusnya, ini ketika penaklukan Syam. Tahu tak Syam sebenarnya apa? Tahu tak apa dia? Syam ke apa? Tempat. Okey, tempat. Betul lah tu. Tempat apa? Tempat orang berniaga. Nabi berniaga di Syam. Kalau sekarang ni, kalau Syam tu apa nama tempat negara dia? Kita kalau buka peta dah tak jumpa dah negara Syam ni. Sekarang dia panggil sebagai Syria. Syria. Kalau kita tengok-tengok kat TV kadang disebut Suria. Syria sekarang ni yang tengah bola tu, itu adalah Syam. Dulu Syam. Ini adalah penaklukan Syam. Tengok, ini adalah taktik perang semua ini, perjalanan tentera dipecahkan kepada 4. Tapi ketika ini bukan Khalid Al-Walid. Yang menarik yang penaklukan Syam ni, ketika perang ini berlaku, penaklukan ini setiap tentera yang pergi ni ada berlaku masalah, dia orang tak dapat nak tawan Syam. Jadi Khalid Al-Walid, okey tengok perasan peta ni. Ini peta Islam. Warna hijau ni Tanah Arab. Ini Syam. Ini tadi, ini Syam tadi. Ini Tanah Arab. Ini Parsi. Tadi Khalid Al-Walid kat sini. Ketika Khalid Al-Walid kat sini, dia diperintahkan oleh khalifah untuk bantu perang yang kat sini. Maksudnya dia dekat atas ni, dia turun untuk bantu perang dekat kawasan ni. Perjalanan ni, kalau zaman dulu lah naik kuda berbulan-bulan. Tapi kerana Khalid Al-Walid ni, dia punya semangat sangat tinggi dalam nak memenangkan Islam. Daripada sini sampai sini hanya memakan masa 5 hari. Dia menunggang kuda bersama dengan tentera dia 5 hari saja dia ambil. Sebab apa? Dia tunggang tak berhenti-henti. Kerana dia nak pastikan dia boleh sampai sini bantu tentera Islam untuk memenangkan Syam. Faham tak? Jadi hebat dia tu. Kita kat sini pandai tak tunggang kuda? Tak pandai. Tak pandai tunggang kuda. Balik ni praktis kan, Abah?
dengan abah, bah nak praktis tunggang kuda. Suruh abah jadi kuda kan. Beli kuda kayu kan. Saya pun tak pandai juga, tapi nak menunjukkan bahawa pada ketika itu memang kuda adalah dia punya kenderaan. Jadi kita sekarang ni kita kena cari satu benda yang kita boleh jadikan kita suatu orang yang sangat kuat, beriadah dengan benda-benda yang gini. So Rasulullah pesan supaya kita beriadah dengan beberapa aktiviti, antaranya berkuda, memanah. Itu antara perkara. Berenang. Belajar berenang pun antara yang dipesan oleh Rasulullah untuk kita lakukan riadah. Bukan setakat bola, jangan asyik nak main bola je. Cuba belajar-belajar sikit benda-benda yang begitu. InsyaAllah mungkin boleh membantu kita jadi orang yang berani. Dan Khalid Al-Walid menjadi seorang yang berani kerana ketika umur dia macam awak ni semua, macam kita, bukan saya lah, macam awak semua ni, dia memang dah dididik untuk menjadi orang yang berani. Berani ni bukanlah maksudnya berani manjang nampak orang nak sepak je, manjang jumpa orang nak tumbuk je. No. Berani ni maksudnya dia berani pergi ke tempat-tempat yang orang tak pergi. Berani masuk hutan, pergi kemah kat satu kawasan yang orang tak pergi, masuk sungai, naik bukit, turun bukit, buat benda-benda lasak ni. Jadi dia jadi kuat. Bukanlah main game naik gunung turun gunung, main game naik gunung turun gunung, kalah main lagi naik turun. Bukan begitu. Pergi buat aktiviti di luar supaya badan dia lasak. Jadi bila kita dah besar, kita ada kekuatan, kita ada keberanian. Ini duduk kat rumah, bangun pukul 12 malam nak kencing pun kejut bapak. Mak nak kencing, toilet depan mata je. Lampu dah ada, zaman dulu tak ada lampu. Kan? Jadi kita kena berani. Setakat lipas tu lah, lipas tu kecil je. Jangan takut lipas sebab ni. Siapa takut lipas? Angkat tangan. Tak masalah. Nanti kita buat kelas tak takut lipas. Jangan takut lipas. Jangan takut benda yang paling, apa benda yang paling awak takut sekali kat dunia ni? Cakap. Tikus? Mau apa? Allah. Okey, benda. Allah tu memang kita kena takut. Benda yang paling kita takut, apa dia? Biasalah dengar tu. Mak ayah takut. Oh, tengok mak ayah dia. Garang ni mak ayah dia. Biasa kalau kita dengar tanya kawan-kawan ni, kau takut apa? Aku takut hantu. Betul? Oh, tak boleh kalau orang pergi toilet tu gelap je. Oh, takut ada hantu ni. Ada ke hantu? Tak ada hantu. Betul tak ada? Tak takut hantu ke? Oh, bagus dah. Siapa nama bapak dia? Okey, jangan takut. Jangan takut pada benda yang tak ada. Siapa yang cakap kita kena takut hantu? Siapa yang cakap kita kena takut hantu? Allah ada cakap tak takut hantu? Jadi kalau Allah kata jangan takut hantu, janganlah takut hantu. Taat perintah Allah, itu saja. Faham tak? Kalau Allah kata jangan takut, apa maksudnya kita jangan takut kepada benda-benda yang contoh macam lipas, katak semua ni. Jangan takut dengan benda-benda macam ni. Faham tak? Ya, benda-benda ni tidak boleh mendatangkan mudarat yang besar sebenarnya. Okey, kena beranikan diri, baru kita boleh jadi macam Khalid Al-Walid, menguasai seluruh tanah Arab dan juga yang macam saya tunjukkan tadi. Kan besar kan? Bukan mudah. Okey, Khalid Al-Walid pedang Allah yang terhunus. Dia adalah Saifullah, pedang Allah. Jadi kalau macam kita memang dah tak adalah lagi gelaran-gelaran yang akan kita terima, kecuali kalau kita nak gelar diri kita sendirilah. Ya, kalau awak sendiri nak kata saya ni sehebat Rooney ke, saya sehebat Ronaldo ke, itu awak yang meletak sendiri, bukan orang yang bagi. Jadi kalau kita nak jadi sehebat macam mana pedang Allah ini, kita mesti menuntut ilmu bagaimana untuk menjadinya. Ya, perintah Allah, perintah Rasul jangan tinggal. Ya, kita macam Khalid Al-Walid ni, dia membunuh orang yang menentang Islam. Tapi kita sama-sama Islam, janganlah gaduh sesama kita. Ini pasal game pun bersempak-sempak, bertumbuk-tumbuk. Apa kita? Faham tak? Kita sama-sama Islam mesti tolong-menolong, bantu-bantu. Kalau orang Islam kesusahan, kita bantu orang Islam. Kalau orang Islam itu dihina, dibunuh dan sebagainya, kita mesti berusaha untuk memastikan dia dibela. Tapi ini kita sama orang Islam pun kita bunuh. Kita kawan-kawan kita yang sama-sama Islam pun kita belasah. Pasal apa? Pasal karipap dia. Aku nak beli karipap ni, tak boleh, aku dah datang dulu, gaduh pula. Pasal karipap pun nak gaduh. Faham tak? Tak ada efek.
Jadi kalau jadi macam hari awal dia hanya membunuh kerana perintah Allah. Allah kata buat, buat. Sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Kalau Allah kata jangan minum arak, jangan minum arak. Kalau Allah kata jangan berjudi, jangan berjudi. Faham kan? So kalau nampak ada orang berjudi, janganlah kita join. Tinggalkan orang tu. Jangan berkawan dengan orang-orang yang berjudi. Kalau jumpa orang-orang yang suka minum arak, janganlah berkawan dengan orang yang minum arak. Tapi kalau boleh kita tegur dia, beritahu dia. Faham tak? Selamatkan kawan-kawan kita. Tapi janganlah kita tengok orang tu pencuri, weh macam cool dia jadi pencuri kan? Macam hebat, macam boyo je kan? Macam cantik je. So kita pun geng-geng dengan kawan-kawan tu. Nampak dia ni bawa basikal laju macam Arabik, Willy sana Willy sini boy. Macam cool je. Jangan join orang-orang yang macam ni. Join orang-orang yang jom kita pergi surau mengaji, jom kita pergi surau solat, jom kita puasa sunat, supaya kita menjadi orang yang kuat taat kepada perintah Allah. Carilah kawan-kawan macam ni. Janganlah pula pergi solat, tak cool ni kau ni, surau tak cool. Kenapa kita nak cari orang-orang yang kita nampak macam hebat kat dunia, tapi sebenarnya tak ada apa-apa. Jadi kita kena taat. Perintah Allah bukan setakat pada ibadat, bukan pada solat saja, tapi merangkumi semua sekali. Menutup aurat pun penting. Kan, nak bersukan boleh, tapi kenalah tok aurat. Okey, lelaki aurat dari mana sampai mana? Dari Kelantan sampai Johor. Jauh. Dari pusat, dari pusat ke lutut. Okey, dari pusat ke lutut. Jadi dada ni aurat tak lelaki? Tak. Tapi enak tak kalau kita jalan-jalan pakai setakat tu je? Jadi sopannya kita tutup. Tapi yang wajib pusat ke lutut. Okey, perempuan aurat dia kat mana? Semua apa tu? Semua ada. Boy, ustaz kita jawab. Semua sekali, seluruh perbuatan kecuali ini dan ini. Tapak tangan dan angka. Jadi kita cuma boleh tunjuk ini dan ini saja. Jadi kena ikut. Kalau Islam kata tutup aurat mesti, wajib. Jadi bila kita tutup aurat, kita akan boleh jadi sehebat Khalid Al-Walid. Malah kita boleh jadi lebih lagi. Allah tak kata kita boleh jadi dia yang paling hebat. Kita boleh jadi lebih hebat lagi. Sama juga kalau macam kita belajar. Kalau kita belajar, kita nak cari belajar yang paling hebat ke atau belajar yang paling tak hebat? Yang paling hebat. Hebat tu setakat mana? Adakah dapat UPSR 5A tu hebat? Tak hebat. Habis tu, apa yang hebat lagi? Berjaya macam mana? Belajar ni kita berjaya sampai kita boleh menjayakan diri kita dan juga masyarakat Islam khususnya. Kita jangan setakat kita berjaya 5A, orang lain 4A lantak dia, tak boleh. Kalau kita dapat 5A, kita ada satu tanggungjawab untuk memastikan orang-orang yang tak dapat 5A ni terbela. Faham tak? Faham tak yang sini? Faham? Apa maksud dia? Kalau kita dapat 5A, pastikan orang yang tak dapat 5A ni terbela. Apa maksud dia? Jangan riak lagi. Maknanya kalau kita dah pandai, kita mesti keluar belajar lagi. Pastikan kita berjaya menghasilkan benda-benda yang boleh membantu. Contohnya, okey, siapa yang ada internet kat rumah? Siapa yang ada internet? Siapa yang tahu internet? Siapa tak tahu pasal internet? Okey, siapa yang cipta internet? Orang confirm takkan lah. Siapa yang cipta internet? Orang Amerika. Orang tu orang Islam ke bukan? Bukan orang Islam. Dia cipta internet. Orang yang cipta internet ni, kalau ada dia nak tahu, orangnya adalah orang yang tak habis belajar universiti. Dia masuk universiti tapi tak habis belajar, tapi dia berjaya mencipta internet ni. Dia antara banyaklah, kalau nak cerita detail tu mungkin tak faham, tapi basically asalnya internet lah dia berjaya cipta. Jadi gagal universiti ni hebat tak hebat? Tak hebat. Tapi dia berjaya mencipta internet yang kita semua buat sekarang, yang kita guna sekarang. Hebat tak dia? Okey, kalau orang yang tak habis belajar pun, dia boleh membantu orang-orang lain untuk menjadi hebat.
Begitu juga orang yang berjaya. Maksudnya kalau awak dah dapat 5A, lepas tu SPM sampai 20A, lepas masuk universiti, skor. Kalau awak setakat skor saja tak guna. Tapi bila awak keluar, awak boleh menghasilkan benda-benda ciptaan yang boleh membantu umat Islam ni berjaya. Kan bagus. Faham tak? Kalau tengok sekarang masalah apa? Masalah air. Mungkin kita boleh cipta satu mesin yang boleh menghasilkan air di rumah sendiri. Jadi tak payahlah kita beli air yang dibekalkan oleh Jabatan Bekalan Air sebagainya. Contohlah. Boleh menghasilkan air percuma. Boleh menghasilkan air orang boleh pakai percuma. Boleh menghasilkan elektrik dengan satu mesin. Jadi orang tak payah dah bergantung pada TNB dan sebagainya. Jadi boleh guna elektrik secara percuma. Boleh juga. Pencemaran alam, bau dan sebagainya. Hasilkan satu benda yang boleh menghilangkan bau. Busuk yang selalu ada tu. Ada bau busuk tak sini? Ada? Tak ada? So hebat lah memang dah filter dan tu. Contohnya begitu. Kita nak menjaga, kita nak memastikan umat ni berada dalam keadaan yang baik. Kan? Jadi kita hasilkan benda-benda macam tu. Kalau nak hasilkan, mungkin boleh hasilkan penapis asap dekat kereta supaya asap yang keluar dari kereta tak merosakkan kesihatan manusia. Itu kan perkara yang baik. Jadi jangan kita lihat kejayaan habis belajar dia, dah habis cukup. Aku dah dapat ijazah dah cukup. Dah ada gambar gantung kat dinding, aku dah berjaya. Tak boleh. Jangan macam tu. Kejayaan tu ialah bila kita berjaya membantu, memastikan kawan-kawan kita yang tak berjaya ni hidup dalam keadaan yang baik. Okey? InsyaAllah saya rasa setakat itu saja. Walaupun saya diberi ruang sampai 1:30 ke mungkin sampai zuhur. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat. Segala apa yang disampaikan, segala kelemahan itu datang dari diri saya sendiri, dan yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan sebelum itu Cik nak kenalkan ini yang bendera yang Cik cakap tadi. Ini, nampak tadi? Pernah tengok tak bendera ni? Pernah? Apa nama bendera ni? Ini tulisannya, namanya, fungsinya apa? Pernah tengok tak? Okey, ini adalah panji Rasulullah. Panji ini digunakan ketika aktiviti di luar. Maksudnya seperti berperang ataupun ada aktiviti di luar daripada kawasan. Rasulullah akan menggunakan ini sebagai dia punya panji. Okey, nama dia ialah Ar-Rayah. Cuba sebut. Ar-Rayah. Lagi sekali. Ar-Rayah. Apa nama panji ni? Ar-Rayah. Okey, Ar-Rayah ni dia punya kain hitam, tulisan dia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam tadi saya cakap, semua negara Islam tadi dia guna bendera yang sama. Okey, bendera negara Rasulullah berbeza sikit. Beza dia apa? Kain yang putih, tulisannya hitam. Itu bendera Rasulullah. Dipanggil Al-Liwa. Apa nama dia? Al-Liwa. Apa nama bendera Rasulullah? Al-Liwa. Al-Liwa. Ini nama dia apa? Arya. Ar-Rayah. Jadi dia kembar nama dia Al-Liwa dan Ar-Rayah. Ini adalah panji Rasulullah. Dan kalau kainnya putih, tulisan hitam, itu dipanggil bendera Rasulullah. So itu saja. Sekian, terima kasih daripada saya. InsyaAllah kalau ada kelapangan kesempatan kita akan jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.